I got so motherfucking design on right now. Bring it down, nigga, come out that three old thoughts on the block. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempersembahkan Gurindam 12 karya Raja Ali Haji. Barang siapa tiada memegang agama, sekali-kali tiada boleh dibilangkan nama. Barang siapa mengenal yang empat, maka ia itulah orang yang makrifat. Barang siapa mengenal Allah, suruh dan tegahnya tiada ia menyala. Barang siapa mengenal diri, maka telah mengenal akan Tuhan yang bahri. Barang siapa mengenal dunia, tahulah ia barang yang terpedaya. Barang siapa mengenal akhirat, tahulah ia dunia mudarat. Pada hari ini kami akan membentangkan berkenaan peranan tokoh-tokoh dalam memartabatkan bahasa Melayu. Terdapat 4 orang tokoh yang telah kami pilih dan setiap tokoh ini memberikan sumbangan kepada pemartabatan bahasa Melayu. Sebelum itu, boleh sekiranya kami memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Nama saya Muhammad Imran Syakir bin Ramli. Nama saya Muhammad Zam Haikal bin Muhammad Sabari. Nama saya Muhammad Haikal bin Zaizi. Telah kita berkenalan, apa salahnya kita memulakan pembentangan kita pada hari ini. Baiklah, apa yang kami akan bentangkan pada hari ini ialah latar belakang penghasilan tugasan yang kami letakkan di pengenalan, dan kami akan menceritakan sedikit latar belakang tokoh asing dan tokoh tempatan yang kami telah pilih untuk bentangkan pada hari ini. Dan kami akan menyatakan persamaan antara sumbangan tokoh asing dan tokoh tempatan, dan menyatakan perbezaan antara sumbangan tokoh asing dan tokoh tempatan yang kami pilih. Dan seterusnya kami akan membuat rumusan iaitu kesimpulan tentang tugasan yang telah kami hasilkan dan ini sekali rujukan. Baiklah, pengenalan bagi bentangan kami. Tokoh asing dan tokoh tempatan telah menyumbang kepada pemartabatan bahasa Melayu yang banyak mengubah landscape pendidikan bahasa Melayu di negara kita. Keadaan positif ini menjadi perbincangan untuk membanding beza pemikiran dan sumbangan mereka dalam memartabatkan bahasa Melayu. Maka, mari kita terlebih dahulu berkenalan dengan tokoh asing melalui biodata mereka. Maka saya akan mempersilakan dahulu Saudara Zam Haikal untuk membentangkan tokoh pertama, iaitu tokoh asing kita. Baiklah, tokoh yang pertama iaitu R.O. Winstead. Nama penuh beliau merupakan Richard Olaf Winstead. Beliau dilahirkan pada 2 Ogos 1878 dan tempat lahir beliau ialah di Oxford, London. Beliau mendapat pendidikan di Magdalen College School dan New College di Oxford. Beliau juga kerjaya terakhir beliau ialah sebagai fellow kehormat bidang Melayu di School of Oriental and African Studies. Seterusnya, kami akan membentangkan tentang W.G. Shillelagh. Nama penuh beliau adalah William Gilestone Shillelagh. Beliau dilahirkan pada 7 Ogos tahun 1862. Beliau dilahirkan di Norfolk, England. Kerjaya terakhir beliau adalah sebagai missionary Methodist. Setelah kita selesai perkenalan dengan 2 orang tokoh asing kita, mari kita lanjutkan perbincangan kita kepada biodata tokoh-tokoh tempatan yang telah banyak menyumbang kepada pendidikan bahasa Melayu.
Yang pertama ialah Raja Ali Haji. Nama beliau yang penuh ialah Raja Ali Haji bin Raja Ahmad. Beliau dilahirkan pada tahun 1808 di Pulau Penyengat, Riau, Indonesia. Kejayaan terakhir yang diketahui ialah beliau merupakan seorang sastrawan. Seterusnya, Nik Safiah Karim. Nama penuh beliau ialah Nik Safiah Karim, Nik Safiah bin Abdul Karim. Tarikh lahir beliau ialah pada 17 Disember 1939 dan beliau dilahirkan di Kota Baru, Kelantan. Beliau mendapat pendidikan di Universiti Malaya dan Universiti Ohio yang terletak di Amerika Syarikat. Dan kejayaan terakhir beliau ialah sebagai ketua satu perubatan tindakan wanita Islam, iaitu Pertiwi. Selepas kita mengenali 4 orang tokoh, iaitu 2 orang tokoh tempatan dan 2 orang tokoh asing, mari kita melihat pula perbandingan dan perbezaan sumbangan tokoh asing dan tokoh tempatan kepada bahasa Melayu. Pertama, kita akan membincangkan dahulu perbandingan, iaitu persamaan sumbangan dan pemikiran keempat-empat tokoh ini dalam memartabatkan bahasa Melayu. Saya akan memulakan perbincangan kita dengan menjemput saudara Haikal terlebih dahulu. Baiklah, jadi kita akan membincangkan tentang persamaan sumbangan mereka dalam bahasa Melayu. Jadi antara persamaan mereka ialah pelibatan mereka dalam penyusunan kamus, penerbitan penulisan dan karya tata bahasa. Baiklah, jadi bagi R.O. Winstead, beliau telah menghasilkan 3 buah kamus, iaitu Malay English Dictionary tahun 1952 and Unabridged English Dictionary tahun 1958 dan Dictionary of Colloquial Malay. Beliau juga telah menghasilkan karya tata bahasa, iaitu Malay Grammar yang diterbitkan pada tahun 1914 dan juga History of Classical Malay Literature. Sebelah ini adalah contoh-contoh hasil karya yang telah mereka hasilkan, iaitu Malay English Dictionary dan juga History of Classical Malay Literature. Seterusnya, bagi W.G. Shelley, beliau telah menerbitkan Hikayat Abdullah bin Abdul Kadir dalam aksara Latin. Beliau juga telah menerbitkan Himel Melayu, buku tata bahasa Melayu dan terjemahan Perjalanan Sang Musafir. Beliau telah berkolaborasi dengan penulis Melayu, iaitu Sulaiman bin Muhammad Nur, dalam menerbitkan kitab Kiran Budi dan Hikayat Hang Tuah. Berikut merupakan contoh-contoh hasil karya yang telah beliau hasilkan. Seterusnya, kita akan melihat pula persamaan bagi pelibatan dan penyusunan kamus, penerbitan penyusunan dan karya tata bahasa bagi 2 orang tokoh tempatan kita. Yang pertama ialah Raja Ali Haji. Beliau telah menerbitkan karya-karya agung seperti Syair Sultan Abdul Muluk, Gurindam 12, Kitab Pengetahuan Bahasa, Syair Taman Permata, Syair Jatuhnya Negeri Johor dan Syair Siti Sainah. Kalau puan boleh lihat, ini ialah gambaran 2 karya yang telah dihasilkan oleh beliau, iaitu Gurindam 12 dan Syair Sultan Abdul Muluk. Untuk seterusnya ialah penerbitan oleh Nik Safiah Karim. Beliau telah bukan seorang ahli bahasa, terutamanya dalam bidang tata bahasa Melayu. Beliau juga ialah salah seorang penerbit buku tata bahasa Dewan yang diperakukan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia. Beliau juga menerbitkan karya-karya lain seperti Panorama Bahasa Melayu Sepanjang Zaman, Bimbingan Bahasa Kita dan Malay Grammar for Academics and Professional. Kita sudah selesai bicara tentang persamaan keempat-empat tokoh kita dalam penglibatan dalam penyusunan kamus, penerbitan tulisan dan karya tata bahasa. Saya akan serahkan platform kepada Zam untuk meneruskan perbincangan kita. Baiklah, saya akan membentangkan tentang persamaan tentang sumbangan tokoh-tokoh tersebut dalam bidang akademik ataupun pendidikan. Bagi R.O. Winstead, beliau merupakan orang yang berjasa dalam penubuhan Maktab Perguruan Sultan Idris. Beliau juga menjawat jawatan penolong pengarah pelajaran negeri-negeri Selat dan negeri-negeri bersekutu. Beliau juga menyediakan laporan perkembangan pendidikan orang Melayu dan akhir sekali hasil laporan tersebut mendorong penubuhan Maktab Perguruan Sultan Idris pada tahun 1922.
Gambar yang tertera di situ merupakan Maktab Perguruan Sultan Idris yang kini dikenali sebagai Universiti Pendidikan Sultan Idris. Baiklah, seterusnya WG Shellabel. Shellabel mengusahakan syarikat percetakannya dengan bantuan Datuk Dalam. Antaranya penubuhan Mission Press, Methodist Publishing House, Malaya Publishing House. Penubuhan MPH iaitu Malaya Publishing House ialah demi menerbitkan karya bahasa Melayu dalam bidang pendidikan khususnya. Gambar yang tertera di sana merupakan gambar Malaya Publishing House. Baiklah, seterusnya saya akan membentangkan tentang sumbangan Nik Safiah Karim dalam bidang akademik ataupun pendidikan. Yang pertama, beliau adalah seorang tenaga akademik pengkhususan bahasa Melayu. Beliau telah menjadi pensyarah, timbalan pengarah DBP iaitu Dewan Bahasa dan Pustaka, dan penilai manuskrip kepada buku berkenaan bahasa Melayu yang akan diterbitkan. Seterusnya kita akan melihat pula persamaan dua orang tokoh tempatan dan luar negara dalam usaha mengekalkan sejarah orang Melayu. Mari kita melihat terlebih dahulu apakah semangat tokoh pertama kita, iaitu yang bernama R.O. Winstead. Beliau telah menerbitkan banyak karya berkaitan sejarah orang Melayu, termasuklah History of Malaya, History of Riau and Johor, and History of Perak. Kemudian untuk Raja Ali Haji pula, beliau telah menerbitkan banyak karya sejarah tentang Nusantara dan Melayu. Antaranya ialah Tufat Al-Nafis dan kitab Salasilah Melayu Bugis. Kita telah membincangkan tentang persamaan sumbangan tokoh-tokoh ini. Namun apakah pula perbezaannya? Mari kami bawa puan seterusnya bagi membincangkan pula tentang perbezaan sumbangan dan pemikiran tokoh-tokoh asing dan tokoh-tokoh tempatan dalam memartabatkan bahasa Melayu. Kita mulakan terlebih dahulu dengan perbezaan sumbangan, pendapat dan pemikiran bagi Raja Ali Haji. Beliau membuat penerapan bahasa Melayu dan bahasa asing. Bagaimanakah itu? Beliau telah menerapkan sistem bahasa Arab dalam struktur bahasa Melayu. Ini dibuktikan melalui penerbitan karya beliau yang menggabungkan sistem bahasa Arab dan sistem bahasa Melayu dan tata bahasa Arab dalam kitab Bustanul Katibin dan Lisubyanil Muta'allimin. Berikut merupakan buku yang telah dikarang oleh Raja Ali Haji. Yang paling terkenal iaitu Bustanul Katibin. Baiklah, saya akan menceritakan pula tentang Nik Safiah Karim. Nik Safiah Karim merupakan tokoh yang amat penting dalam memupuk semangat kecintaan pada bahasa Melayu. Beliau merupakan seorang kolumnis yang memupuk kecintaan pada bahasa Melayu dengan menulis segmen yang indah itu bahasa di dalam akhbar berita harian bagi mengaplikasikan ilmu pengetahuan bahasa. Tersebut merupakan contoh yang menunjukkan bahawa Nik Safiah Karim ini mementingkan tentang memupuk semangat kecintaan pada bahasa Melayu. Baiklah, seterusnya kita akan pergi kepada W.G. Shellabel. Perbezaan beliau adalah beliau telah membuat penterjemahan tentang karya asing. Beliau merupakan salah seorang penterjemah kitab Perjanjian Baharu dalam bahasa Melayu. Selain itu, beliau juga telah menterjemahkan perjalanan sang penziarah karya John Bunyan dalam bahasa Melayu Baba. Berikut merupakan antara contoh hasil karya beliau iaitu Kitab Perjanjian Baharu. Okey, baiklah, seterusnya R.O. Winstead yang merupakan tokoh yang melahirkan pemikiran baharu. Antara pemikiran-pemikiran yang dilahirkan ialah pendekatan pemikiran fungsionalisme yang merupakan salah satu alat penjajahan di tanah Melayu. Seterusnya pendekatan pemikiran humanism yang bermaksud satu pendekatan yang mengkaji dan menilai manusia yang merangkumi tingkah laku dan pegangan agama. Seterusnya pendekatan pemikiran sejarahism yang menggunakan sudut pandangan yang bebas dalam memahami sesuatu fakta sejarah
dan kebergantungan sepenuhnya dengan akal untuk mencari jawapan. Nampaknya kita sudah selesai membincangkan 4 perbezaan sumbangan dan pemikiran tokoh-tokoh iaitu Nik Safia Karim, Raja Ali Haji, R.O. Winstead dan W.G. Shelley. Nah, oleh itu, sebelum kita bergerak ke kesimpulan terakhir, apa salahnya kita berbual sebentar dengan 2 orang di sebelah saya, iaitu Haikal dan Saudara Zam. Haikal, maksud saya Zam, apakah pandangan anda kepada isu yang terdapat dalam bahasa Melayu sekarang? Baiklah, pada pendapat saya, isu yang terdapat dalam bahasa Melayu sekarang ini yang paling utama, yang paling teruk berlaku dalam kalangan murid dan juga pelajar dan masyarakat sekeliling kita sekarang ini adalah penggunaan bahasa rojak dan bahasa apa orang kata tu, bahasa pasar yang terlalu melampau. Hal ini dikatakan sedemikian kerana penggunaan bahasa Melayu yang mereka gunakan tu sangat teruk. Sangat teruk. Contohnya apa contoh bahasa pasar yang digunakan? Mantul. Maksud mantap betul. Mantap betul. Jadi singkatan-singkatan yang seperti itu akan mencemarkan bahasa Melayu kita lah dan menyebabkan bahasa Melayu sepatutnya dimartabatkan dijatuhkan. Saya berpandangan pendapat Zam itu sesuai dengan kata-kata bahasa itu dicemarkan oleh orang yang membinasakan diri sendiri. Maka oleh itu saya akan bertanya kepada saudara Haikal, apakah harapan anda kepada bahasa Melayu, terutama isu pencemaran bahasa? Yang pertama sekali, saya sangat bersetuju sekali dengan pendapat saudara Zam yang menyatakan penggunaan bahasa yang pencemaran bahasa ini merupakan masalah kepada orang kita untuk mempertabatkan bahasa Melayu. Oleh itu, harapan saya adalah mengharapkan agar setiap pihak perlulah memainkan peranan masing-masing untuk mengatasi dan membantras masalah ini agar bahasa kita dan tidak akan lekang di bumi yang nyata ini. Ya. Terima kasih atas harapan yang diberikan oleh saudara Haikal sebentar tadi. Maka tepatlah dengan kesimpulan dan rumusan yang telah kami lakukan berdasarkan penghasilan tugasan ketiga, iaitu sumbangan tokoh asing dan tokoh tempatan hendaklah dihargai kerana sumbangan mereka sangat signifikan dan penting dalam memartabatkan bahasa Melayu di negara kita. Meskipun begitu, masih terdapat isu pencemaran bahasa seperti dikatakan oleh saudara Zam tadi yang sangat serius sehingga merosakkan kesucian bahasa Melayu sebagai bahasa rasmi di negara kita. Kali ini perlu dibendung dengan sewajarnya oleh pihak yang bertanggungjawab seperti kenyataan saudara Haikal tadi supaya dapat mengelakkan penormalisasi kesalahan bahasa dalam kalangan generasi muda. Kesimpulannya, sebagai orang Melayu, kita wajib mempertahankan serta terus memartabatkan bahasa Melayu di persada, Malaysia dan antarabangsa, juga sebagai bahasa rasmi di negara kita. Sekian sahaja daripada kami. Sebelum itu, ini adalah rujukan yang telah kami lakukan, iaitu 3 sumber daripada Arkiv Negara, Triwet Dewan Bahasa Pustaka serta buku karya Syamsul Aizwani, Nawi, Suhasni Daulah dan Jan Yusof. Itu sahaja daripada kami. Sekian, terima kasih. Selesai sudah kami mempersembahkan pembintangan kami pada hari ini. Sebelum itu, kami akan memberikan sedikit persembahan tentang syair Abdul Muluk karya Raja Ali Haji. Dengarkan. Berhentilah kisah Raja Hindustan, tersebutlah pula suatu perkataan Abdul Hamid Shah Paduka Sultan. Duduklah baginda bersuka-sukaan. Abdul Muluk putera baginda, besarlah sudah bangsa muda, cantik menjenis usulnya syahda, 13 tahun umurnya indah. Parasnya elok amat sempurna,
letak majlis bijak laksana, memberi hati bimbang gulana, kasih kepadanya mulia dan hina.